Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam kelas Bahasa Melayu bersama Cikgu Wan Asmanira. Apa khabar semua? Diharap semuanya dalam keadaan sihat, sejahtera, sentiasa ceria dan sentiasa bersemangat untuk belajar. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan sambung PDPR kita. Hari ini kita akan masuk ke unit yang baru. Tema untuk kelas kita pada hari ini ialah ekonomi, keusahawanan dan pengurusan keuangan. Hari ini kita akan belajar unit 22, ekonomi dinamik. Tajuk pembelajaran kita hari ini ialah awas akaun keldai. Okey, apa dia akaun keldai? Selepas ini kita akan belajar. Murid-murid boleh merujuk buku teks halaman 170. Baiklah murid-murid, cikgu harap semuanya sudah bersedia dengan buku teks masing-masing. Jom kita belajar. Standard kandungan pembelajaran kita pada hari ini ialah 3.2, menulis perkataan, frasa dan ayat bermakna. Manakala standard pembelajaran 3.2.2 menghasilkan jawapan dengan memberikan alasan secara kritis dan kreatif. Seterusnya, objektif pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini ialah menghasilkan 4 jawapan dengan memberikan alasan secara kritis dan kreatif. Seterusnya, kriteria kejayaan selepas pembelajaran kita ialah murid-murid dapat mengenal pasti 4 maklumat dalam petikan. Baiklah murid-murid, jom kita belajar dan membaca bersama-sama petikan halaman 170. Baiklah murid-murid, kita telah pun membaca buku teks halaman 170. Seterusnya kita akan membuat aktiviti pada hari ini. Aktiviti pada hari ini, murid-murid perlu menyalin semula peta pemikiran yang diberikan di dalam buku teks tersebut. Okay, dalam peta pemikiran itu diberikan tajuk pemilik akaun keldai. Okay, di sebelah kanan kamu adalah soalan untuk soalan yang kedua, iaitu apakah kesan terhadap pemilik akaun keldai. Manakala kedudukan yang sebelah kiri adalah untuk siapakah pemilik akaun keldai. Okay, murid-murid perlu mengisi tempat kosong, mengisi jawapan di dalam tempat kosong. Maksudnya di sebelah kiri ada 2 tempat kosong yang perlu ditulis jawapan. Manakala di sebelah kanan juga terdapat 2 tempat kosong. Okay, dalam gambar rajah ini, cikgu juga telah sediakan pilihan jawapan untuk kamu masukkan ke dalam peta pemikiran tersebut. Murid-murid perlu membaca dengan teliti supaya kamu tidak tersilap memilih jawapan untuk peta pemikiran tersebut.
Okey, ini peta pemikiran. Jawapan yang telah cikgu sediakan adalah penjenayah akan membuat tawaran wang bagi penggunaan akaun kita. Yang kedua, pemilik akaun boleh dihukum penjara atau denda atau kedua-duanya sekali. Yang ketiga, penjenayah akan menggunakan maklumat peribadi perbankan kita. Keempat, akaun bank akan disekat dan tidak boleh membuat sebarang transaksi. Okey, keempat-empat tersebut ada apa? Okey, maksudnya daripada petikan tersebut kita boleh tengok kat mana kita nak masukkan jawapan tersebut, sama ada di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan. Harap murid-murid dapat membaca dengan teliti supaya jawapan yang kamu diberi itu adalah betul. Baiklah murid-murid, aktiviti seterusnya ialah kita akan menjawab soalan pemahaman. Okay, dalam buku teks kamu terdapat 4 soalan pemahaman yang perlu kamu jawab. Okay, soalan yang pertama ialah siapakah pemilik akaun Keldai? Yang kedua, nyatakan kesan terhadap pemilik akaun Keldai. Soalan yang ketiga, mengapakah masih ramai pemilik akaun yang menjadi mangsa akaun Keldai tanpa disedari? Soalan yang keempat, pada pendapat kamu, bagaimanakah dapat kita menyedarkan orang ramai agar tidak menjadi pemilik akaun Keldai? Okey, di sini cikgu ada menyenaraikan 4 jawapan yang boleh kamu pilih untuk soalan-soalan tersebut. Murid-murid perlu membaca dengan teliti supaya pilihan jawapan yang cikgu berikan ini adalah jawapan yang sesuai untuk keempat-empat soalan tersebut. Okey, jawapan yang pertama cikgu sediakan. Pada pendapat saya, kita dapat menyedarkan orang ramai agar tidak menjadi pemilik akaun Keldai dengan menyalurkan maklumat melalui media massa, media sosial dan media elektronik. Yang kedua, pemilik akaun Keldai ialah orang yang menggunakan akaun orang lain untuk transaksi keuangan secara tidak sah dan menyalahi undang-undang. Jawapan yang ketiga, kesan terhadap pemilik akaun Keldai ialah mereka boleh didakwa dan dihukum penjara serta didenda oleh mahkamah. Jawapan yang keempat, masih ramai pemilik akaun yang menjadi mangsa akaun Keldai tanpa disedari kerana mudah percaya akan tawaran wang dan mendedahkan maklumat peribadi perbankan. Okay, jadi murid-murid perlu menjawab soalan pemahaman ini di dalam buku tulis kamu. Tulis soalan, kemudian tuliskan jawapannya yang betul. Soalan pertama, siapakah pemilik akaun Keldai? Okay, jadi kamu pilih jawapan dia. Okay, apa jawapan dia? Okay, cikgu bagi contoh. Jawapan untuk pertama ialah pemilik akaun Keldai ialah orang yang menggunakan akaun orang lain untuk transaksi keuangan secara tidak sah dan menyalahi undang-undang. Okay, seterusnya kamu perlu mencari jawapan untuk soalan yang kedua, ketiga dan keempat. Harap murid-murid dapat menyiapkan tugasan hari ini dengan baik dan menghantar tugasan yang siap di dalam Google Classroom ataupun di dalam grup Telegram kelas. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi untuk kelas pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Bye-bye.